Okay, pada bahagian 2 ni kita akan masuk kepada array, bahagian-bahagian array yang lain, iaitu kita akan masuk kepada bahagian isian, okay, sorting. Okay, kemudian pencarian, searching, dan akhir sekali kita akan masuk kepada dua dimensi array. Jadi bagaimana kita nak isi ataupun nak susun semula kita punya array. Kalau kita tengok kepada kita punya kedudukan ini, okay, 6, kita tengok 6 size tidak diberikan. Ni size ni adalah size 5 sinilah. Jadi dia punya size adalah 5. Jadi elemen pertama 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita tengok kepada kita punya kedudukan 6 pada 0, nilai dia adalah 4. Pada indeks 1, nilai dia adalah 2. Pada indeks 2, nilai adalah 8. Indeks 3 nilai 9. Dan indeks 4 nilai dia adalah 1. Jadi sebenarnya apa yang kita nak buat, kita nak susun semula kita nak susun semula supaya dia ikut turutan menaik lah. Jadi kalau kita lihat untuk turutan menaik, kalau secara logiknya ataupun secara mudahnya, dia kan 1, 2, 4, 8 dan 9. Jadi bagaimana kita nak susun semula? Nak susun semula secara mendata boleh, nak menegak boleh. Ulanglah. Jadi di sini kita gunakan dua, kita panggil temporary storage, iaitu satu yang kita panggil sebagai I dan juga pada J. Di mana I ni indeks untuk kita punya hasil, indeks untuk kita punya output, dan di mana J kita gunakan sebagai indeks untuk temporary. Indeks temporary untuk kita buat isian, untuk kita buat sorting lah. Kalau kita lihat pada yang pertama ni, okay, dia akan ada dua for loop. Okay, loop untuk I dan untuk J. Jadi J ni yang lebih kecil, I ni yang lebih besar lah. Jadi kalau kita tengok kepada indeks I, saya dah katakan tadi indeks I ni adalah untuk kita punya output akhir ni, I. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya final value, okay, final value, telah final value kita di bawah ni, ini 6. Inilah indeks I, untuk indeks I, di mana dalam 6 ni kita ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan juga indeks 4. Dan kita ada juga yang kita panggil sebagai indeks J untuk kita punya simpanan sementara sebelum dia buat isian yang terakhir. Okay, jadi kita tengok pada indeks 0, kita akan mula di sinilah, indeks 0. Apa yang boleh dimasuk di sini? Daripada nilai 1, 2, 4 dan 8. Okay, 4, 2, 9 dan 1 pada asalnya. Jadi kalau kita lihat pada yang di sini, jadi J adalah I tambah 1. Jadi ni adalah konten 1. Jadi J adalah, asal ni I adalah 0. Jadi 0 tambah 1 akan jadi 1. Okay, jadi J kurang daripada size dan J++. Okay, jadi kita tengok pada indeks pertama tu J.
Jadi nilai J adalah nilai 1. Kita akan buat sampai 4. Okey, kalau kita lihat di sini, sekiranya 6i lebih besar dari 6j. Sekarang kalau kita tengok 6i, 60. Kalau kita tengok di sini, dia akan bandingkan 6 kosong dengan 6 1, di mana kosong itu adalah nilai I. Nilai I sekarang kosong. Dan kalau kita tengok pada nilai J sini adalah nilai 1. Jadi dia akan bandingkan nilai 4 dan nilai 2. Mana yang lebih besar? Kalau kita tengok di sini, 60 adalah 4. Okey, dengan 61 adalah 2. 4 lebih besar daripada 2, betul atau tidak? Dia akan dapat true lah. Kalau dapat 1, betul. Kalau betul, apa dibuat? Jadi temporary akan menyimpan nilai 6i. Temporary sini akan menyimpan nilai 6 kosong. Di 4 tu lebih besar. Dan 6i sama dengan 6j. Jadi kalau kita lihat di sini, 6 kosong sekarang adalah nilai 6 pada J juga kosong. Ni kita punya temporary. Nilai kosong sini adalah nilai 4. Jadi 6J, 61 adalah 6J. Jam J adalah 1. Maaf ya, 6J adalah nilai 1. 61 61. Jadi temporary sekarang akan menyimpan nilai 6 1. Sekarang 6J 61 adalah nilai temporary. Apa bermaksud? Sekarang kita nak bandingkan nilai 2. Inilah nilai yang 2 yang kita pegang. Jadi sekarang 6i temporary ni dia akan simpan nilai okey, sini saya akan simpan nilai 2. Kerana apa? Kerana nilai ni adalah nilai yang paling kecil. Nilai kecil. Ni pada loop pertama. Pada loop kedua, jadi dia akan bandingkan nilai 2 dengan nilai 8. Jadi pada indeks J ni, indeks J, dia akan bandingkan mana yang lebih kecil. Jadi yang ni yang lebih kecil adalah nilai 2. Jadi pada indeks pertama 2 ni masih tidak berubah pasal dia nilai yang paling kecil. Last sekali, akhir sekali, dia akan bandingkan nilai 2. Sekarang 2 dan 8, loop 3. Dia akan bandingkan nilai 2 dan nilai 9. Dia akan simpan nilai yang paling kecil, iaitu nilai 2. Dia masih simpan di sinilah. Loop akhir adalah loop 4. Dia akan bandingkan 2 dan juga nilai 1. Nilai yang kecil, dia akan simpan nilai 1. Jadi dekat indeks J ni, nanti dia akan simpan nilai, dia akan kemas kini, dia akan simpan nilai 1. 1. Jadi setelah 1 ni, nanti
dia akan pindahkan daripada indeks J kepada indeks I. Jadi indeks I pada akhir ni, nilai pada 60 akan jadi 1. Okay, dia akan berulang balik lah. Dia akan berulang balik, dia akan tengok 4, 2, 8 dan 9 sahaja. Sebab satu dah buang tadi satu dah buang, dia tinggal 4, 2, 8 dan 9 untuk mengisi pada indeks yang di sini, yang kedua, dan juga yang kedua pada yang di I di sini. Okey, jadi secara akhirnya dia akan menyusun secara menaik lah. Jadi indeks yang pertama dia akan dapat nilai 1, nilai 1 dia kecil, kemudian 2, 4, 8 dan 9. Ini adalah bentuk for loop, dia akan berulang-ulang, Okey, bagaimana pula kalau kita nak susun secara menaik? Kaedah dia sama macam tadi, cuma apa yang dibandingkan, dia akan simpan pada indeks yang pertama tu. Pada indeks yang pertama, setelah dibanding-bandingkan pada indeks pertama di akhir nanti pada I di sini, apa yang disimpan pada kotak mula-mula adalah nombor yang paling besar, iaitu nombor 9. Kerana dibandingkan di sini adalah nombor yang paling besar. Berbanding kaedah tadi lah, dia akan bandingkan yang paling kecil. Jadi kita akan buat susunan daripada kita punya nilai awal ni 4, 2, 8, 9, 1. Dia akan bandingkan setiap satu. Jadi kita akan bandingkan dulu 4, kita bandingkan dengan 2. Jadi yang mana yang besar? Besar sekarang disimpan nilai 4. Ini loop 1. Loop 2, dia akan bandingkan 4 dan juga bandingkan dengan 8. Kenapa 4? Pasal disimpan 4. Okey. Mana yang besar? Besar tu adalah 8. Dia akan simpan nilai 8. Di loop ketiga, dia akan bandingkan 8 dan 9. Kenapa 8? Kerana yang disimpan sekarang adalah nilai 8. 9 adalah nombor yang terkini lah pada loop 3. Mana yang besar? Simpan nilai 9. Dan yang terakhir, loop 4, dia akan bandingkan 9, nilai yang kita simpan sekarang, dengan nilai 1. Mana yang lebih besar? Lebih besar nilai 9. Nilai 9 ni kita akan letak pada indeks yang pertama pada kita punya hasil akhir, iaitu inilah kita punya indeks 0. Yang pertama sampailah indeks 4. Jadi ini untuk kita punya looping yang pertama, iaitu for loop yang pertama. Yang kedua nanti, yang pertama yang besar, yang kedua nanti 9 dah tak ada, tinggal 8 lah. Jadi akan bandingkan 4, 2, 8 dan 1. Jadi mula dia bandingkan 4 dengan 2, dia akan simpan 4. Loop 1, loop 2, 4 dengan 8, dia akan simpan 8. Loop 3, 8 dengan 1, dia masih simpan 8. Iaitu 8 dia akan simpan di sini lah, pada indeks kedua. Dia akan berulang-ulang lah. Jadi kita boleh buat kita punya perbandingan, ataupun kita nak buat isihan kita supaya dia akan diisi mengikut turutan menurun, ataupun dia akan isi ikut nombor yang paling besar dahulu. Okay, dalam array kita ada banyak indeks, yang kita panggil sebagai indeks lah. Jadi setelah kita ada nama 6, dalam 6 ni ada nilai-nilai, dan setiap nilai ni dia akan menurut dia punya indeks 1 sampai, setelah nilai ni 9 contoh dalam ni ada nilai 4, 4.7 dengan 3.0. Okey. Jadi sini kalau kita nak tengok nilai ini dekat mana, nilai 4.7 ni dekat mana, jadi kita boleh buat secara searching, nak mencari kat manakah nilai ini pada indeks kita punya array.
Jadi ada beberapa jenis kaedah pencarian kita punya maklumat dalam array. Ini adalah kaedah pertama, iaitu sequential search ataupun juga dikenali sebagai linear. Okey, sequential ataupun linear. Jadi inilah kaedah pertama, iaitu kaedah berjujukan. Ini bermaksud bahawa kita punya pencarian ni bermula daripada indeks pertama. Katalah kita punya indeks ni nama dia 6. Ni pada indeks 0. Iteriti ada indeks 1 sampailah indeks yang terakhir, iaitu indeks n. Katalah dia nak mencari nilai 100. Nilai 100 tu berada pada ujung sini, 100. Katalah nilai dia adalah 7, ni adalah 2. Jadi apa yang sequential search buat ataupun linear search buat, dia akan buat daripada indeks pertama dia pergi indeks kedua. Kalau tak jumpa, dia akan teruskan kepada indeks seterusnya sampailah dia jumpa, sampailah indeks terakhir. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, dia bermaksud dia tak ada, data tu tidak ada dalam array. Inilah satu contoh atau cara utama di mana kita boleh masukkan nilai dalam array, dan array tu size dia terpulang. Kalau kita tengok nilai ni yang kita tetapkan 10. Okey, dan di sini kalau kita tengok ini adalah kita punya function. Kita punya function di mana elemen pertama ni lah senarai kita punya ahli dalam array. Ini dia punya besar dia punya array, dan apa yang kita nak, nilai apa yang kita nak cari. Okey, yang paling penting adalah nilai yang di sini lah, nilai yang di sini, search item, apa yang kita nak search. Jadi pada kita punya for yang pertama ni, di sini adalah untuk memasukkan nilai. Ini untuk input kita punya array value, nilai. Ini dalam array lah. Dalam array tu ada, katalah dalam array ni ada 10 contohnya. Okey, pada indeks 0 nilai apa yang kita nak masukkan? Katalah 2 sampailah indeks 9. Okey. Dan dalam for loop ni dia akan masukkan dalam bentuk kita punya array yang ni lah. Dan pada di sini okey, integer post ni adalah position. Sequential search adalah kita punya function tadi. Kita punya function ni saya akan terangkan nanti kemudian function ni kita punya array list, ni size, dan kita punya nombor yang kita nak cari. Number ni lah search number. Okey, dan setiap position tu dia akan tolak 1 lah. Sebab kalau tengok position asal dia kosong, tolak 1 pasal kita nak reset balik pada keadaan indeks yang betul. Dan kita tengok di sini, okey, pada kita punya function di sini adalah kita punya nilai array, senarai array. Ini dia punya panjang, size, dan yang hujung sekali adalah kita punya apa yang kita nak cari. Okey, nak cari kita punya value lah, search item. Jadi di sini ada kita panggil sebagai boolean function, sama ada dah jumpa atau belum. Pada keadaan awal ini false. Kenapa? Pasal belum jumpa lagi. Pasal dia belum buat pun. Pasal dia belum jumpa apa yang dia nak cari, jadi dia akan dinyatakan sebagai belum jumpa ataupun false. Jadi pada location ni, location adalah location kosong sekarang ni. Okey.
antara location kosong dan location kita punya size. Size di sini kita punya size yang kita masukkan berapa, dan tak jumpa, not found. Dan tak jumpa masih true. Found adalah false dan masih not found adalah true, masih benar. Okey, dia akan cari adakah kita punya list log. List log ni adalah kita punya array. Array kita, size kita katalah 6. Log location adalah kita tengok pada kita punya index. Katalah index kosong, adakah nilai dia sama dengan nilai yang di sini. Katalah di sini kita letak nilai 100. Adakah nilai ni sama dengan 100? Adakah nilai dia sama dengan 100? Kalau sama dengan 100, kalau true, kalau nilai ni true, dia akan diisytiharkan sebagai jumpa ataupun found ataupun jumpa. Kemudian dia return balik lah. Return 1 maksud dia return balik kepada main. Okey, jadi hasil dia begini. Jadi kita masukkan 10 integer, 12, 10, 45, 21, 31, 15, 7, 78, 10 dan 31. Jadi setiap nombor ni dia akan disusun dalam bentuk array, di mana 12 ni kita masuk pada indeks kosong, 71 kita masuk pada indeks 9. Seperti di sinilah. Okey. Integer listed, integer list 0, 12 pada 9, 71. Pada 15 ni adalah nombor 5. Jadi sekarang kita masukkan nombor apa yang kita nak search. Nombor apa yang kita nak cari. Jadi nombor yang kita nak cari adalah nombor 7. 7 di mana? Nombor 7 di sinilah. Okey, jadi dalam kita punya linear search ataupun sequential search, mula-mula dia tengok nombor 12. 7 dibandingkan dengan 12 daripada indeks kosong. Pada yang inilah. Betul tidak? Masih false. Dia akan pergi pada indeks 1. Dibandingkan 11 dengan dibandingkan 7 dengan 11. Dibandingkan balik 7 dengan 11. Ketika betul masih false. Dia akan pindah lagi. Dia akan jumpa 7 sama dengan 7 true pada position yang ke-6 di sini lah. Pada position ke-6 di sini. Okey. Jadi position ke-6 ni dia akan tandakan sebagai kedudukan di mana 7 ni berada. Okey, kalau kita masukkan benda yang sama tapi kita nak cari nombor 14. Okey. Jadi mula-mula dia akan bandingkan 14 dengan 12 pada indeks kosong sampailah akhir. Dibanding setiap ahli dalam kita punya array sampai jumpa 14. Tapi setelah kita punya size akhir ni masih tak jumpa. Jadi dinyatakan bahawa 14 ni tidak berada dalam senarai array yang kita masukkan. Jadi kita tengok kepada kaedah yang kedua, iaitu binary search. Bermaksud binary adalah maksud 2. Okay, kalau dalam logik, binary maksud 0 dan 1. 0 dan 1 ni ada dua elemen. Di binary search ni maksud dibahagikan dengan 2. Jadi kita punya search kita akan bahagikan dengan 2 berdasarkan array yang kita ada lah. Jadi array tu dia akan
susun atau diisihkan kepada dua bahagian. Dan biasanya kalau kita bagi dua, ada nilai yang di tengah-tengah. Kalau kita tengok satu array panjang, kita bagi dua. Kaedah ni akan tengok nilai yang berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini lah. Kalau nilai di tengah-tengah ni tak ada, kita ambil separuh bahagian ni. Kita tengok lagi nilai yang di tengah-tengah. Kalau nilai di tengah-tengah ni masih tidak ada, dia ambil separuh bahagian yang ini. Dia akan cari nilai yang di tengah-tengah ini. Contohnya, kalau dah sampai kecil dah tak ada, dia akan bahagi lagi kat sini. Dia akan dapat nilai yang sinilah, di sini. Kalau nilai ni pun bukan, dia akan ambil nilai yang setelah dibagi dua. Kalau nilai ni pun bukan, dia akan baru ambil nilai yang sebelah atas. Dia baru ambil nilai yang sebelah sini. Ini sama juga dengan kaedah yang ni. Kalau dua-dua tak ada, barulah dia ambil nilai yang separuh lagi yang di sebelah sini. Dia bahagi dua, kemudian dia bahagi dua lagi sampailah habis kita punya pencarian. Jadi pencarian ni lebih efektif sekiranya value yang kita nak cari ni di bahagian paling hujung. Kalau bahagian yang di mula-mula ni, kita akan dapat nilai ni, nilai yang paling akhir nanti kemudian. Okay, sebagai contoh, jadi kita nak mencari nilai nombor 15. Kat mana dia punya kedudukan. Okay. Jadi yang pertama, apa yang saya terangkan tadi, dia akan bahagi dua. Jadi kita punya size ada 10. Dia akan bagi dua. Jadi 10 kita bahagikan dengan 2, dapatlah 5. Jadi mana yang di tengah-tengah? Tengah-tengah adalah middle. Kita akan ambil adalah nilai pembahagi ni lah. Dia punya location, dia punya array pada kita punya index tengah, middle. Okay, tolak 1 lah, pasal dia start dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, nilai 5 di sini lah. Jadi di tengah-tengah, nilai tengah-tengah 33. Jadi tak betul. Apa yang dia buat lagi, dia akan ambil yang baki. Yang baki di sini lah. Ini dia punya baki. Baki yang pada keadaan yang paling tinggi di sini. Jadi dia ambil baki dia adalah 15, 71. Okey, daripada 5 sampailah 9. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 bahagi 3, 5 bahagi 2 dapatlah 2.5. Ataupun 3 lah. Jadi kita ambil kedudukan 3 tengah-tengah ni, 78, masih tak dapat. Jadi apa yang dia buat, dia akan ambil lagi bahagian yang di sini. Okey, 10 dan 71. Kemudian dia bagi 2, dia akan dapat 71. Masih tak betul. Jadi kalau keadaan di sini tidak benar, dia akan ambil bahagian paling atas, 10. Adakah betul? Tidak betul. Jadi oleh sebab itu dia akan ambil bahagian yang kedua di sini. Jadi kalau dibahagikan, mula-mula dia akan ambil 7. Adakah betul? Masih tak betul. Jadi kita dah ada beberapa proses. Proses pertama di sini. Ini proses kedua.
Okey, proses ketiga. Proses ketiga dapat sini. Proses keempat di sini. Proses kelima di sini. Dan terakhir adalah baru kita jumpa pada pencarian yang ke-6. Okey. Jadi daripada pembahagian separuh-separuh, ini masih tak jumpa. Di sini daripada kita punya kedua masih tak jumpa, ketiga masih tak jumpa, keempat masih tak jumpa, kelima jumpanya 7, keenam baru jumpa 15. Jadi 15 berada pada position kelima. Jadi ini kaedah dia. Kaedah dia akan bahagikan kita punya array kepada separuh dan separuh. Sama ada kita nak buat yang sebelah kiri dahulu ataupun belah kanan dahulu. Biasanya kita akan buat yang paling hujung dahulu, yang paling besar dahulu. Okey, ni sebagai contoh. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya keluaran, okey, kita masukkan 12, 11, 45, 21, 33, 15, 17, 7, 78, 10, 31. Apa yang kita nak cari adalah nombor ini, 33. 33 pada sini di tengah-tengah sini. Di sinilah pada 4. Jadi apa yang dia buat sebenarnya, mula-mula dia akan buat bagi 2. 10 10 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 5. Kita tengok kita punya counter. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi sini adalah kita punya tengah-tengah. Jadi 33 akan jumpa pada search yang pertama, iaitu kita tulis element is present at index 4. Jadi elemen 33 ni berada pada indeks yang ke-4, iaitu pada count yang ke-5. Sebagai satu contoh lagi, kalau kita tengok kepada kita punya output yang kedua di sini, ini akan menjadi agak panjang. Jadi apa yang kita nak cari adalah nombor 14. Cari nombor 14. Kalau tengok daripada batang kasar, tak ada pun nombor 14. Jadi 10 bagi 5, kita akan dapat 33 di sini. Ni pada search yang pertama. Kemudian kita ada baki. Ni baki. Kita bahagi 2, kita akan dapat tengah-tengah sini adalah 78. Jadi pada search pertama kita jumpa 33. Pada search kedua kita jumpa 78. Pada search ketiga setelah search pertama kedua kita dah bagi tadi Jadi yang tinggal adalah bahagian di sini. Di sini Jadi kalau kita bahagi, kita akan jumpa 71. Search ketiga kita akan jumpa 71. Search keempat kita akan jumpa nilai 10 di sini Nilai 10 yang sini lah. Search keempat kita akan jumpa nilai 10. Okey, search kelima kita akan sebab bahagian ni dah tak ada, kita akan pergi pada bahagian yang sebelah atas. Jadi apa yang tinggal di sini adalah bahagian yang di sinilah. Bahagian antara di sini. Okey. 13 dan 7. Dia akan buat bahagian, kalau kita tengok search yang kelima dia akan jumpa nombor 7. Search kelima dia akan jumpa nombor 7. Search ke-6 dia akan jumpa nombor 15.
Jadi bahagian sebelah sini dah habis ni, dah habis. Dah search, kita cari tak jumpa. Kita cari masih tak jumpa. Okay, apa yang dibuat? Dia akan pindah, dia akan pindah mencari di bahagian yang sinilah. Jadi bahagian ni dia akan bahagi dua. Bahagi dua. Pada search yang ketujuh, dia akan jumpa 21. So dia ambil yang paling ujung sekali. Yang ke-8, dia akan jumpa 45. Masih tak jumpa, dia akan pindah pada bahagian hadapan pula. Dia akan pindah pada bahagian yang ni pula ya. Jadi search yang ke-9, dia akan jumpa 11. Search yang ke-10, dia akan jumpa 12. Sampai akhir dah tak ada jumpa. Dah tak jumpa nilai 14. Di nilai 14 dia tak jumpa dalam senarai array yang ada. Jadi kita nak bincangkan pasal array 2 dimensi. Apa maksud 2 dimensi? 1 dimensi bermaksud ada baris saja, ada row saja. Ada baris saja. Tapi kalau 2 dimensi, dia ada kolom. Ada lajur. Okay, dan dia biasanya data ni disimpan dalam bentuk X dan Y lah. Ada nilai X, ada juga nilai Y. Kalau 1 dimensi ada nilai X sahaja, nilai Y tetap 1. Skrin data diberikan dalam bentuk senarai. Kaedah yang paling sesuai untuk menyenaraikan kita punya pemboleh ubah adalah dalam bentuk array 1 dimensi. Contoh kita ada senarai 1.2, 2.3, 3.4 contohnya. Okey, katalah ini sebagai kita punya number. Okey, sekiranya kita punya data tu yang diberikan adalah dalam bentuk penjadualan, kita perlu gunakan array yang lebih besar, iaitu kalau dalam contoh ni kita nak gunakan 2 dimensi array. Sebagai contoh, katalah ada satu user ni, nama dia Ali. Ali ni dia ada kita ada nilai dia punya tinggi dan juga dia punya berat. Katalah tinggi 1.7, berat dia 49 kilo. Katalah bawah ni adalah Minah. Tinggi dia adalah 1.5, berat dia 80. Contoh saja. Jadi data-data ni 1.7 yang ni kita boleh wakilkan dalam bentuk 2 dimensi array, di mana kalau kita tengok pada kolom pertama, dia hanya menunjukkan dia punya tinggi, kolom kedua menunjukkan hanya dia punya berat, dan baris menunjukkan dia punya user, Ali ataupun Minah. Okey, bagaimana kita nak declare kita punya, nak istilah kita punya 2 dimensi. Kalau 1 dimensi, kalau kita tengok pada awal tadi, 1 dimensi, 1D, kita ada data type, kita ada array name, dan kita ada index. Okey, ni hanya mewakili kita punya baris sahaja, tak ada kolom, ada baris sahaja. Jadi ni kata kalau 1 dimensi. Kalau 2 dimensi kita akan ada tambahan indeks yang pertama dan juga indeks kedua, di mana indeks pertama adalah untuk baris, untuk row. Indeks kedua adalah untuk kolom. Indeks pertama adalah untuk kita punya lajur, kita punya baris, dan indeks kedua adalah untuk kita punya
lajur. Ni kalau kita tengok pada pengisytiharan satu array yang nama dia adalah health 4 dan 3. Okay, ni nama kita punya array health. Ini nama kita punya array. 4 adalah kita punya baris row, dan 3 adalah kita punya lajur kolom. Di mana ini merujuk pada baris row kosong sampai row 3. Okey, jadi kita ada total, kita ada 4. Kita ada 4 row lah, 4 baris. Dan kolom, setiap satu ni lah satu kolom. Ni lah kolom. Baris yang panjang beginilah. Baris adalah yang memanjang begini, itu adalah baris, itu adalah row. Kolom adalah yang menegak. Jadi kita punya kolom ada 3. Jadi kolom kita adalah daripada kolom kosong sampailah kolom 2. Konsep sama macam array satu dimensi, di mana setiap indeks bermula dengan kosong sampailah mematuhi dia punya saiz array. Kata, kalau kita lihat pada sini, di sini kita punya baris ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Di mana baris ni mewakili kita punya nama user. Okay, jadi kita ada Ali, Ahmad, Siti dan Lina. Inam ni adalah pengganti. Jadi Inam person Ali, Ahmad, Siti, Lina. Jadi Ali akan jadi nombor kosong, Ahmad 1, Siti 2, Lina 3. Okey, dan kolom kita ada 3. Kolom kita ada 3, yang ni 3. Inilah kita punya maklumat, information kita. Jadi height yang pertama, weight kedua, BMI ketiga. Jadi ini akan jadi indeks kosong, indeks 1, indeks 2. Dalam inam pun sama, height akan jadi kosong, weight akan jadi 1, BMI akan jadi 2. Jadi total di sini kita ada 3 kolom dan juga 4 row. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya nilai penamaan ahli-ahli. Okay. Number of rows, number kolom. Jadi kita akan buat secara dalam bentuk baris. Sebab asal data satu dimensi adalah dalam bentuk baris sahaja. Okay, jadi kalau kita tengok baris pertama 179. Ni dah 79. Diikuti oleh 68. Kemudian 2122. Jadi inilah untuk inam yang pertama, iaitu inam Ali. Untuk Ali. Jadi ini kita punya indeks tadi, indeks kosong, indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Jadi kalau kita masuk yang pertama ni lah untuk Ali. Yang kedua ni untuk inam yang kedua, iaitu Ahmad. 158, 7525 dan juga 3014. Okey, jadi nilai-nilai lain pun samalah. Kita akan ikut baris dahulu. Baris, dan dalam baris tu ada nilai setiap maklumat dalam bentuk kolom. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya caraan utama untuk dua dimensi, kalau kita lihat, ini apa yang saya dah terangkan tadi, bagaimana kolom tu diterjemah dan bagaimana data tu dimasukkan. Okey, dalam kita punya atur cara ni, okey, kalau kita tengok kepada kita punya
kita punya maklumat tadi, okey, dia boleh asingkan ni, kata calculate the value in which column. Katalah nak tengok, kalau kita tengok tadi kolom pertama 1.79, kalau kita susun balik 68, 21.22, 1.58, 75, 25, 30, 14, 162, 45, 21, 17, 23, 189, 89, 80, 25, 14. Jadi kalau dalam kita punya susunan ni, dia boleh tengok kolom mana kita nak kira. Jadi kolom pertama ni lah kita punya kolom height, kolom tinggi. Ni lah kita punya weight, ni lah kita punya BMI. Jadi dalam ni kita boleh nak tengok kolom mana yang kita nak kira. Okey, sama ada kolom tinggi, berat ataupun dia punya BMI. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya result tadi, kita punya result, katalah kita tengok calculate the value in which column, kolom 0. Kolom 0 lah kolom di sini, kosong, weight 1, weight kolom 0, height kolom 0, weight kolom 1, BMI kolom 2. Jadi kita nak tengok berapakah nilai yang di sini. Okey, pada kolom pertama. Jadi kalau kolom pertama, kalau kita nak cari average, senanglah. Jadi 179 tambah dengan 158, 162, 189, tambah dapat nilai, kemudian kita bagikan dengan 4, dapatlah kita punya average height. Kalau kita nak tengok kita punya purata untuk berat dan BMI pun boleh. Kalau kita tengok di sini, sum of column, kita dapat 6.88. Jadi kalau kita sumkan ni, tambah ni semua, kita akan dapat 6.88. Kita nak cari average 6.88, bagilah dengan 4, kita akan dapat dia punya average height. Jadi untuk kita punya asas yang pertama, soalan pertama, apakah beza antara X3 dan X ada bracket segi 4, 3. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya declaration ni, X3 ni merujuk kepada single element, iaitu adalah single variable yang dia boleh simpan variable satu nilai saja. Jadi untuk X3, jadi kita boleh simpan 3, iaitu X0, X1 dan juga X2. Jadi dalam array X3 ni kita boleh simpan 3 jenis variable, tetapi dengan data type yang sama. Okay, sebagai contoh, katalah diisytiharkan char grade 5. Berapakah kita punya memori ataupun kita punya location yang kita boleh simpan data? Kita tengok pada size, kalau 5, size tu akan jadi 5 lah. Data type tengok yang kat depan ni, yang hadapan ni lah. Data type adalah daripada jenis char. Jadi elemen, kalau kita tengok elemen yang disimpan, oleh kerana dia bermula daripada kosong, jadi kita akan start kosong sampailah akhir dia adalah 4. Ni dia punya index dan nama dia adalah grade. Kosong untuk yang pertama, yang untuk terakhir adalah untuk grade 4. Jadi sebagai contoh yang lain, katalah kita ada satu array A. Jadi kalau kita tengok A ni, size dia ada 10 size. Jadi kita punya index adalah daripada kosong sampailah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga akhir sekali adalah 9.
itulah size dia. Size tu ditentukan oleh kita punya declaration tadi lah. I 7, J 2, K 4. Jadi A kosong adalah 1. Jadi A kosong nilai dia adalah 1. AI adalah 5, I adalah 7. Jadi pada kedudukan 7, A7 adalah 5. 7, nilai dia adalah 5. AJ, J itu adalah 2. AI, I adalah 7 tambah 3. AI nilai dia adalah 5. 5 tambah 3 dapat 8. Jadi pada kedudukan 2, nilai dia adalah 8. AJ tambah 1, 2 tambah 1 dapatlah 3. 2 tambah 1 dapatlah A3, iaitu kedudukan di sini. AI adalah 7. 7 nilai dia 5. A kosong nilai dia adalah 1. 5 tambah 1 dapat 6. Jadi A3 dapat 6. AJ, A2. Kalau kita tengok AJ ni lah 2. AJ lah A2. A2 nilai dia adalah 8. Jadi A8 adalah 12. Jadi A8 sini adalah 12. Baki dia akan dapat 0. Jadi kita dapat 10, 86, 0. 3 kali 0, 5, 12 dan 0. Baki dia adalah 0. Yang tidak termasuk dalam senarai adalah 0. Kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh 3, di mana dalam sini kita ada 5 ahli pada data. Indeks 0 adalah 2, indeks 1, 8, indeks 2, 3, indeks 3 adalah 1, indeks 4 adalah 7. Jadi kita akan ada 2 indication ni, iaitu untuk I daripada I0 hinggalah I4, dan juga pada J sama juga daripada 0 sampai 4. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak bandingkan ni. Jadi kalau kita tengok pada loop pertama, saya akan tunjukkan sedikit saja contoh, tidak secara penuh. Pada loop pertama, kalau kita tengok I adalah 0, J masih 0. Jadi data I adalah 2. Data J juga sama dengan 2. Jadi kalau kita bandingkan di sini, if data J lebih besar daripada data I, 2 kita bandingkan dengan 2, false. Jadi false kita tak akan masuk pada if condition yang di sini. Jadi kita terus exit. Jadi pada yang kedua, jadi kalau kita masuk pada if condition, dia tak ada print apa-apa lah. Jadi kalau kita masuk kepada loop yang kedua, I masih 0, J sudah 1. Jadi data I masih berada pada 2. Data J berada pada 8. Jadi kalau kita bandingkan 8 dibandingkan dengan 2, dia true. Jadi kita akan masuk sini lah. Jadi temp akan mengambil nilai data J iaitu 8. Jadi data J akan mengambil nilai data I iaitu 2. Dan data I akan ambil nilai temp. Jadi data I akan mengambil nilai temp iaitu 8. Jadi apa yang diprintkan di sini adalah 8. Jadi berterusanlah untuk looping yang seterusnya. Jadi kita akan dapat turutan begini. Jadi untuk kita punya chapter ini, dia akan ada assignment. Akan ada satu assignment, di mana assignment ni lah assignment individu. Saya masukkan dalam individual assignment, dalam author, pada individual assignment. Apa yang awak perlu buat adalah step pertama,
Jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Jawapan kena bertulis tangan. Jawapan bertulis tangan. Tiga, ambil gambar. Sebelum tu setiap layan jawapan kena ada pertama nombor metrik, 2 nama. Okay, kalau tak ada markah. Dan keempat, ambil gambar. Ambil gambar jawapan awak. Kemudian pindahkan convert kepada PDF. Jadi ada banyak apps yang boleh convert gambar kepada PDF. Kemudian yang kelima, hantar dalam Otter. Di mana assignment ni adalah 15%. Asal assignment ni adalah soalan final asalnya. Jadi sebab soalan final kita kurangkan markah, jadi kena tambahlah assignment di sini.